Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, waalaikumsalam Kak Julina Ahmad. Hai, waalaikumsalam Kak Nuranisa Swanda. Hai, waalaikumsalam Anga Masyita. Hai Umi Hendon, Alhamdulillah. Okey, yang dah masuk ni boleh tolong share tak? Dan boleh tolong kongsikan Soleha punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-152. Tajuk kita hari ini adalah siapakah mereka golongan yang miskin di hari akhirat kelak. Okey, nanti kita dengar satu persatu, insya-Allah. Okey, thank you kepada semua yang dah share. Alhamdulillah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati dan merahmati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, alhamdulillah. Thank you kepada Ida, Kak Ju, tolong share dan tolong seru dan semua yang tolong kongsikan Soleha punya link pada petang ini. Alhamdulillah. Thank you. Okey. So, siapakah mereka golongan yang akan miskin di hari akhirat kelak? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah mereka yang miskin di hari akhirat kelak? Lalu sahabat pun menjawab, oh, mereka yang miskin tu sudah tentu mereka yang tak punya harta, mereka yang tak punya keuangan. So dekat situ Rasulullah jawab, salah. Sebenarnya mereka yang miskin di hari akhirat kelak adalah mereka yang selalu memfitnah, selalu memburuk-burukkan orang lain, selalu berlaku zalim serta mencederakan orang lain. Dan Rasulullah telah mengeluarkan satu hadis dan menjawab segala persoalan sahabatnya yang mana telah salah faham. Sebab memang kita kalau hari ni kita tengok dekat dunia sekarang ni, kalau kita cakap pasal miskin je, terbayang dekat kepala kita yang miskin tu adalah yang tak punya harta, tak punya rumah, tak punya duit, tak punya kekayaan. Tetapi di hari akhirat kelak, bukan itu yang diambil kira, bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari akhirat kelak, yang dinilai sama ada kita kaya ataupun miskin adalah pahala kita. Sebab itu bila kita dekat dunia ni, kalau kita dok suka mengadu domba, dok suka sebarkan aib orang, dok suka memfitnah orang, mengumpat orang, maka pahala kita buat solat, pahala kita buat puasa, pahala kita sedekah tu habis begitu sahaja dapat kepada orang yang kita buat jahat dekat dia. So rugilah dekat hari akhirat kelak. Kita nak balik ke rumah tempat tinggal kita dah tak ada bawa bekalan dah. Sebab semuanya dah habis dah. Dah habis dah, semua pahala tu mengalir kepada orang yang kita zalimi. Dah mengalir dah, pahala kita habis. Pahala solat kita, solat hari-hari. Kita sedekah hari-hari. Kita puasa Isnin Khamis, puasa sunat dan sebagainya. Segala pahala yang kita lakukan boleh terhapus dan termusnah, akan mengalir kepada orang yang kita buat jahat kepada dia. So sebab tu kita dekat dunia ni jangan sesekali dok sebarkan aib orang, dok buat jahat dengan orang, dok buat kezaliman dengan orang. Sebab Allah tu dia akan bayar pay off dekat akhirat kelak.
apa yang kita buat dekat dunia ni semua akan dibalas dan dihisap, dihitung di hari akhirat kelak. So, siapa miskin di akhirat? Yang pertama ialah mereka yang memaki hamun manusia. Kita, contoh ada jiran. Jiran kita, anak dia bising-bising, kita duk marah. Sepatutnya kita sebagai jiran tak bolehlah memaki hamun macam tu je. Sebab bila kita memaki hamun orang lain tanpa adab, tanpa akhlak yang baik, tak cakap elok-elok, tahu maki hamun je, so itu bukan contoh akhlak yang baik. So habislah pahala kita. Kita buat solat, kita pergi masjid, habis. Sebab kita dekat dunia kita ni kita tak sabar. Suka memaki hamun orang. Jiran bising sikit, anak bising sikit, itu ujian lah. Bukannya kita boleh halang nak tutup mulut anak-anak. Biasalah anak-anak riang menjerit-jerit sana sini. Kitalah kena sabar. Kitalah kena doa dengan Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran. Ya Allah, jangan keluarkan perkataan-perkataan kesat dari mulutku. Sebab apa yang keluar daripada mulut kita, itulah yang melambangkan peribadi kita. Bak kata Prof. Muhaya, cerik kehidupan kita, segala apa yang keluar daripada mulut kita, itulah melambangkan peribadi kita, itulah yang melambangkan diri kita yang sebenar-benarnya. So, jaga perlakuan kita, jangan tahu memaki hamun orang. Bila kita memaki hamun orang, kita akan menjadi orang miskin di akhirat. Pahala kita habis dapat kat jiran kita. Sebab jiran kita tu sabar. Bukan salah dia. Kadang-kadang kita kena bertoleransi lah. Kena memahami lah antara satu sama lain. Okey, yang kedua. Siapakah miskin di hari akhirat kelak? Adalah mereka yang menzalimi dan mencederakan orang lain. So, dekat dunia ni, jangan kita buat jahat dengan orang. Jangan kita mencederakan orang lain. Contoh, kita tak panas baran, kita angkat tangan, cederakan anak orang, cederakan dia punya isteri, duk tampar-tampar. So, kita tak boleh macam tu. Sabar. Banyakkan sabar dan insya-Allah kita jangan berlaku zalim dan menyakiti hati orang lain serta mencederakan fizikal orang lain. Kita dengar kan sekarang ni banyak kes penderaan, belum lagi penderaan seksual, pedofilia, macam-macam lagi, sumbang mahram dan sebagainya. So, semua tu adalah masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebabnya anak-anak patut kita lindungi. Bukannya anak-anak menjadi mangsa kerakusan nafsu dan sebagainya. Anak-anak kita yang masih kecil tu, ajarkan pakai pakaian yang sopan, tutup aurat. Jangan biarkan anak-anak kita kecil-kecil dah mula pakai seksi-seksi. Kitalah ibu bapa yang kena bantu. Kitalah kena pilihkan pakaian mereka. Kitalah train anak kita kecil-kecil pakai tudung, pakai baju longgar-longgar. Jangan pakai baju seksi-seksi. Sebab zaman sekarang tak kira usia. Kanak-kanak, bayi yang masih kecil 2 tahun berapa bulan tu pun boleh menjadi mangsa kepada masalah sosial ni. So, sesiapa yang mencederakan dan berlaku zalim kepada orang lain di hari akhirat, mereka akan menjadi orang yang muflis di akhirat kelak. So, hati-hati. Okey, yang ketiga. Siapakah yang akan miskin di akhirat? Adalah mereka yang memfitnah dan sebarkan aib orang. Macam saya dah bagi tahu tadi lah, jangan memfitnah, jangan sebarkan aib orang. InsyaAllah, kalau kita suka sebarkan aib orang, suka fitnah orang, maka itulah balasannya akan muflis di akhirat. Pahala kita habis pahala kita dekat dunia ni hanya kerana suka mengadu domba, suka menjadi pakcik bawang, makcik bawang, nenek bawang. So, hati-hati, jangan suka nak sebar-sebarkan aib orang. Allah sentiasa tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Allah tak pernah buka pun aib kita. Tetapi kita duk sibuk canang cerita sana sini kerana nak populariti, kerana nak jatuhkan orang, kerana cemburu dengan kesenangan dan kebahagiaan orang lain, sampaikan sanggup guna sihir, guna bomoh, na'udzubillah min zalik. Tetapi itulah realiti zaman sekarang yang sangat-sangat menakutkan. Kalau kita perhatikan sekeliling kita, sangat-sangat menakutkan. Tak boleh nak tergambar dengan kata-kata bahawa itu semua dongengan. Tak, semua tu memang realiti berlaku pada zaman sekarang. Okey, yang keempat. Siapa yang miskin di akhirat adalah mereka yang mencuri dan mengambil hak orang lain. Dekat dunia ni kita tahu
balasan mencuri adalah potong tangan. Ada Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, sesiapa yang mencuri, tangannya akan dipotong. Daripada tangan kiri, kanan, kaki kiri, kaki kanan, sehingga tubuh badan kita ni dah tak ada apa lagi anggota untuk melayakkan kita untuk mencuri lagi. Sebab tu, orang bila dekat dunia, dia mencuri kan pakai tangan. Sehingga kan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukuman sebegini memang telah dijalankan. Cuma kita sekarang ni, peredaran zaman, kita duduk dekat bumi Malaysia ni, orang yang mencuri hanya dihukum sebagai masuk penjara, hukum denda. Tak ada lagi dah dilakukan hukum seperti potong tangan, orang yang berzina kena rejam sampai mati. Tak ada dah. Sebab tu kita tengoklah negara-negara Islam contoh yang lain. Sebagaimana negara Brunei menjalankan hukuman hudud. So kita kalau pandang pada sudut Islam, Islam sudah tentu menjadikan sesuatu hukum syarak tu sudah tentu mereka melihat bagaimana nak menjaga kemaslahatan ummah. Macam mana nak menjadikan masyarakat kita ni sentiasa takut. Takut nak buat dosa, takut nak mencuri, takut nak merompak, takut nak sentuh anak dara orang, takut nak sentuh anak orang. Tapi bila kita abaikan segala hukuman tu, sebab tu hukuman maksiat bermaharajalela, sebab tu Islam menitik beratkan. Islam, Allah sendiri dah berfirman di dalam ayat Al-Quran, hukuman demi hukuman. Mereka yang berzina, mereka yang mencuri, mereka yang minum arak, semua ada hukuman masing-masing. Kena sebat 100 kali. Yang meminum arak kena potong tangan kepada mereka yang mencuri. Okey, yang kelima, siapakah yang miskin di akhirat adalah mereka yang membuka aurat, mereka yang sengaja nak pamerkan tubuh badan yang cantik kononnya kan. Nak bagi tahu dekat orang bahawa kulitku putih mulus, kulitku gebus sangat. So dekat situ kita, wanita tu memang cantik. Allah ciptakan wanita tu sungguh cantik, sangat cantik, macam bidadari kan. Tetapi andai kecantikan kita ni kita nak tunjuk di halayak ramai, so tak, bagaimana nak tunjukkan specialnya kita yang sangat-sangat special, cantik ni hanyalah untuk tatapan seorang suami. Bukannya kita cantik ni kita nak tunjuk dekat orang satu dunia, satu negara bahawa aku cantik, tubuh badan aku ni cantik. So dekat sini Allah sendiri telah menyuruh kita untuk menutup aurat, menjaga aurat kita sebaik-baiknya. Sebab wanita ni kalau lengan pun boleh menggambarkan warna kita punya tubuh badan. Sebab tu ada seorang lelaki pernah komen, dia kata, wahai wanita, tutuplah aurat. Walaupun hanya tangan, kami boleh bayangkan macam mana warna tubuh kalian. Itu baru tengok tangan tau. Sebab itu Islam sendiri menetapkan wanita yang wajib tutup adalah semua kecuali muka dan tapak tangan. Yang lain semua wajib tutup. Pakai stoking kaki, pakai hand sock, tudung labuhkan. Jangan bertabaruj berlebih-lebihan. So semua tu Islam menitik beratkan. So kalau kita tak nak jadi manusia yang muflis di hari akhirat kelak, jaga aurat kita. Jangan sesekali kita ni kerana kita nak dipuji-puji, nak orang kata kita cantik, comel, loteh, sampaikan kita sanggup tunjuk kecantikan tu dekat satu dunia. Sehingga kan tak ada lagi dah special. Siapa kita? Kita kata kita nak jadi bidadari syurga, tetapi kita tak tunjukkan special tu di hadapan suami. Di hadapan suami hanya tahu pakai baju kelawar, baju t-shirt, tetapi di hadapan orang sanggup bersolek cantik-cantik, sanggup nak pakai wangi-wangian, tetapi di hadapan suami hanyalah bau bawang, bau belacan, bau dapur. So dekat situlah kita, kalau kita nak jadi seorang yang muslimah yang sejati, yang solehah, kita kena titik beratkan soal aurat kita, soal penyantunan diri kita dengan suami. Jadikan diri kita hanyalah special di hadapan imam kita, suami kita. Jangan tunjukkan kecantikan kita di hadapan orang hanya kerana kita nak dipuji-puji. So jaga niat, jaga nawaitu, insya-Allah kita tak nak jadi seorang yang miskin di hari akhirat. Di hari akhirat nanti pahala solat kita, pahala puasa kita, pahala mengaji kita hari-hari habis sebab kita ni tak jaga aurat. Sebab kita ni
suka sebarkan maruah diri. So aurat kita ni memang melambangkan peribadi wanita yang solehah. Wanita yang solehah sentiasa jaga aurat, sentiasa jaga kehormatan diri. Sebab dari situlah menunjukkan bahawa didikan seorang suami adalah apabila isterinya pandai menjaga diri, isterinya pandai menjaga aurat, isterinya pandai membezakan antara halal dan haram. Okey, yang terakhir, siapakah miskin di akhirat? Adalah mereka yang bersekongkol untuk membuat kezaliman. Ni kiranya macam partnership. Dia ada kawan, kemudian kawan dia tu ajak kawan dia tu buat jahat. So kalau ada dalam diri kita, contohlah geng membawang, geng memfitnah, geng sebarkan aib orang, geng merompak berjemaah, perogol bersiri. So semua tu, segala perbuatan yang dilakukan dengan berjemaah, perbuatan jahat yang dilakukan dengan bersekongkol dengan ramai orang, maka di situ hukumannya sangatlah berat. Sebab tu kita dah tahu benda tu salah, kita cegah awal-awal. Jangan kita biarkan, kita tahu benda tu salah, kita tengok kawan kita mencuri, so kita biarkan. So dekat situ nampak sangat kita ni bersubahat sama. Kita tak berani nak tegur dia. Kita tahu kawan kita buat perniagaan yang salah, mencuri, ada unsur syubhah, kita tak berani nak tegur. Padahal kita tahu jelas-jelas semuanya di situ adalah haram. So dekat sini cek balik diri kita. Kita tak nak bersekongkol dalam kita tak sedar kan. Kita tak sedar tiba-tiba Allah tarik nikmat demi nikmat, rezeki bocor, rezeki stuck, hidup porak-peranda, rezeki susah nak masuk sebabnya keberkatan tu dah tak ada. Sebab tu bila kita nak lakukan sesuatu, cek satu persatu, tabayun dan muhasabah diri kita. Jangan bersekongkol, jangan bersubahat, jangan bersama-sama melakukan kegiatan yang salah. Tetapi kalau nak berjemaah dalam berdakwah, nak berjemaah dalam berkasih sayang, berjemaah dalam solat dan sebagainya, tadarus Al-Quran, itu sangat-sangat digalakkan. Berjemaah buat benda baik, berlumba-lumba melakukan kebaikan, itu adalah yang dituntut dalam Islam. Tetapi kalau kita ada sikap berjemaah nak melakukan keburukan, tinggalkanlah jauh-jauh. Jangan kawan dengan orang yang macam tu. Kerana orang yang macam tu hanya tahu akan menyesatkan hidup kita dan akan menjebakkan kita ke kancah api neraka, insya-Allah. So kita tak nak, nauzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara iman kita, Allah beri taufik dan hidayah kepada kita. Sama-sama capai redha Allah, sama-sama kejar syurga Allah, sama-sama untuk perbaiki diri kita, muhasabah diri kita yang sangat hina dina ni. Kita semua hina, pendosa. Yang maha baik adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya-Allah. Kerana Rasulullah tu seorang yang maksum dan kita ni setiap hari penuh dengan dosa. Dan cara nak cucikan dosa tu adalah dengan banyakkan istighfar, banyakkan amal kita, insya-Allah. Segala amal kita, ibadah kita, semoga Allah terima dan Allah tempatkan kita ke dalam syurganya dan berakhirlah hayat kita dengan husnul khatimah, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian Solehah hari ini. Minta maaf salah silap kalau ada terkasar bicara dan tersalah info. Solehah minta maaf. Segala yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.